Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya nak berkongsi berkenaan salah satu komponen elektronik yang dikenali sebagai breadboard. Kalau bahasa Melayunya adalah papan roti. Apa? Papan roti? Ya, breadboard ni sebenarnya kalau kita translate direct translate dia adalah papan roti. Kalau kita tengok dia punya binaan dia, inilah dia. Maknanya breadboard ni juga dikenali sebagai project board ataupun dikenali juga sebagai papan roti bagi orang Malaysia lah ataupun orang Indon. Tapi ada juga yang pakai project strip board, papan strip. Kita boleh macam-macam lah, tapi tak apalah, kita yang biasa kita pakai adalah breadboard. Breadboard apa kegunaan dia? Breadboard ni adalah satu komponen yang digunakan untuk kita nak gantikan dia. Kita nak buat, sebelum kita buat dalam bentuk PCB ke ataupun dalam bentuk strip board ke, kita akan bina dulu dan uji litar tanpa menggunakan bateri. Maknanya kita akan cocok lah komponen-komponen di atas ni lah. Ni contoh ni lah. Maknanya ini kegunaan dia. Kalau kita nak tengok contoh litar yang menggunakan breadboard ni, contoh ni macam ni. Ni contoh lah. Kalau yang ni digunakan, mungkin ini litar macam mana digunakan lah. Gunakan untuk dia nak uji satu litar. Ni contoh lagi. Yang kedua, ni adalah contoh ketiga. Baik, kalau kita tengok pada breadboard ni, dia adalah satu papan ataupun satu komponen yang hanya ada lubang-lubang. So, macam mana ia berfungsi? Baik, saya akan tunjukkan macam mana berfungsinya breadboard tu dengan menggunakan Tinkercad. Jom kita ke Tinkercad. Baik, ini adalah interface Tinkercad. First kali kita akan create new circuit. Saya dah share berkenaan Tinkercad ni dalam video yang sebelum ni. Boleh cari dalam channel Omar Didik. Baik, dan breadboard ni kalau dalam Tinkercad ni dia ada tiga bentuk. Okey, dalam komponen basic bentuk dia macam inilah, breadboard small. Kita tekan, ni breadboard small lah. Ataupun kalau kita nak pergi kepada yang lebih panjang, kita pergi kepada komponen all dan kita cari sikit, kita scroll ke bawah sikit, dia ada 3 jenis. Okey, ni dia breadboard. Maknanya ini yang ni yang besar lah. Kita ini panjang sikit lah. Panjang sikit. Yang ni yang breadboard mini. Kecil sikit lah. Ni kat sini. Tapi sebenarnya, kecil ke besar ke breadboard ni, kalau kita tengok, dia ada fungsi yang sama. Baik, kita ni besar sangat ya. Kita guna kecil sikit lah. Yang kata yang basic saya gunakan yang basic. Okay, gunakan basic saja. Mana kalau kita tengok pada yang asal, basic tu dia dah ada dekat sini lah. Kat sini dah ada breadboard small. Baik, macam mana breadboard ini berfungsi? Macam saya kata sebelum ni, breadboard ni gunakan untuk menguji dan membina litar tanpa memetri. Jadi dekat dalam breadboard ni, dalam papan ni lah, dalam komponen ni, dia dah dibuat, maknanya dia dah connected. Maknanya kat sini, sepanjang jalan, kalau kita tengok ni negatif ni, dia memudahkan kita lah. Sepanjang jalan yang atas ni, saya andaikan ini adalah part A, ini part B, kira part 1, part 2, part ketiga dan part keempat lah. Saya bagi contoh nak mudah kita nampak. Part pertama ni, dia punya line dia daripada kiri ke kanan. Maknanya line dia macam ni lah. Kalau kita tengok dekat breadboard ni, dia dah nampak. Maknanya dia berjalan dekat sini, line dia. Maknanya, kalau ini negatif lah, kalau positif kat sini. Kita boleh tukar mana-mana, tak masalah. Ini dia nak memudahkan kita nak buat, nak tambah, nak sambung untuk line positif dan negatif. Maknanya, kalau line ni negatif ni, dia straight lah. Maknanya daripada kiri ke kanan. Kalau yang kedua pun sama. Maknanya, antara yang kedua ni, maknanya yang pertama dan kedua ni, negatif dan positif ni, dia tidak bersambung. Dia bersambung pada negatif saja. Kalau yang kedua ni, part kedua dengan part ketiga ni samalah. Maknanya dia daripada bawah ke atas. Maknanya kalau sebelum ni dia daripada kiri ke kanan. Persambungan dia orang kata dia litar ni lah, litar yang bersambung antara kiri kanan. Tapi kalau yang bawah ni, kedua ni, yang nombor 1, 2, 3 ni, maknanya dia daripada atas ke bawah, dia bersambung. Maknanya 1 dan 2 ni dia tidak bercantum. Dia daripada bawah ke atas, 2 pun sama dan sebagainya. Maknanya untuk part B, daripada bawah ke atas, line dia adalah menegak. Kalau yang pertama ni, line dia adalah mendatar. Ini pun mendatar, ini menegak. Maknanya antara 1 dan 2 ni dia tidak bercantum. Kita boleh letaklah komponen di antara 1 dan 2. Jadi kita akan tunjuk contoh dia. Ini pula
Untuk yang part ketiga pun sama, daripada bawah ke atas. Kita tahu bahawa kat sini dia ada longkang ni. Longkang lah, saya panggil sebagai longkang ataupun pembahagi. Maknanya di antara ni kita boleh letak komponen lah. Nanti saya akan tunjuk lah beberapa contoh. Kalau yang ketiga ni, yang keempat ni pula, part ni pun sama macam atasnya, negatif dan positif. Dia nak memudahkan kita kalau kita letak bateri lah ataupun sumber bekalan. Okey. Maknanya kita tahu bahawa daripada yang pertama, dia ni untuk daripada mendatar, yang ni untuk menegak. Itu yang paling penting. Baik. Itu berkenaan dengan dia punya aliran arus. Nanti kita tengok dia punya contoh litar. Jom kita tengok contoh litar yang kita nak buat menggunakan Tinkercad. Baik, ini adalah contoh litar ringkas yang kita nak bina menggunakan Tinkercad. Ini adalah saya bagi contoh lah, maknanya kita ada satu bateri, kita ada satu resistor, perintah, dan kita ada satu LED. LED ni dia ada positif dan negatif. Maknanya positif adalah anode, negatif adalah kathode. Bateri pun dia ada positif dan negatif. Resistor ni pun dia tak ada positif negatif, dia tak kisah kiri kanan. Jadi kita nak tahu macam mana dia bersambung. Okey, kita akan gunakan breadboard di dalam Tinkercad. Baiklah, jom kita ke Tinkercad semula. Baik, ini adalah litar Tinkercad, ini adalah litar breadboard. So kita akan buat satu litar simple yang ada satu bateri, kita ada satu perintah dan juga kita ada satu LED. Baik. Yang pertama, kita ambil bateri. So, saya ambil contoh adalah 9 volt. Kita tekan 9 volt, kita letak kat sini. Okey, dia memudahkan kita. Kerana apa? Tinkercad ni, yang pertamanya, macam saya berikan contoh sebelum dalam video Tinkercad, pengenalan Tinkercad, untuk komponen elektrik elektronik dalam Tinkercad, dia dah ada positif negatif. Kalau kat sini senang, negatif, kita terus sambung je kat sini. Macam contoh, kita tarik negatif, dia lagi cantik sikit. Dan kita terus letak kat sini. Okey, maknanya kat sini, bila kita letak line negatif ke sini, maknanya line ni sepanjang ini adalah negatif. Okey, lepas tu kita letaklah positif. Positif. Letak sini. Maknanya kat sini, positif daripada sini, maknanya dia akan datang positif, dia akan pergi ke perintah, dan dia akan pergi ke LED, dan dia akan patah balik ke negatif. Baik, sekarang kita cari perintah. Kita ambil contoh perintah sini. Tak apa, perintah kita letak 1 kilo ohm. So, perintah ni maknanya dia bersambung daripada positif ke perintah dan dia akan bersambung dengan LED. So, kat sini perintah ni saya letak macam ni. Kalau contoh saya letak macam ni, dia tak boleh. Sebab apa? Sebab line ni adalah line yang bercantum. Maknanya, line ni adalah line yang kalau contoh saya letak macam ni, dia akan jadi short circuit lah. Jadi, saya kena melintangkan perintah. Jadi, saya kalau nak lintangkan dia, nak ubah dia posisi, kita akan dekat sini kita rotatekan dia. Rotatekan dia. Jadi kat sini maknanya kita akan kita ini contohlah, maknanya kita dah sambungkan dia. Kita ingat di antara line positif dan juga line yang 29 ni, line untuk kaki pertama resistor ni, dia masih lagi tidak bercantum. Maknanya kita kena letak satu kabel atau satu jumper lah, nak letak kat sini. So kita letak sini, dekat sini. Okey, itu yang pertama. Kalau kita nak letak jumper ataupun kita tak nak letak jumper ni menyebabkan kita rasa nampak macam banyak banyak wire. Kita buang saja jumper ni, kita letak balik, kita ambil balik dan kita pusing balik. Kita letak saja ini ke dalam sini. Dah bercantum. Maknanya kat sini dia dah daripada positif, dia masuk sini, dia terus cantum dengan perintah dan dia akan bercantum dekat line 29. Ini 29 Jadi kat sini, daripada sini kita akan cantumkan dia dengan LED. Kita ambil satu LED sini. Kita tahu bahawa anode adalah positif, kathode adalah negatif. Maknanya kat sini kita letak saja ini adalah untuk anode yang akan bercantum dengan resistor. Ini adalah kathode yang akan bercantum dengan negatif. So kita letak saja, kita letak sini. Maknanya ini anode bercantum dengan resistor. Dia berada pada line yang sama, dia bercantum. So ini anode ini akan bercantum, kathode ini akan bercantum dengan negatif. So maknanya daripada line ni kita akan cantum satu lagi untuk satu line, satu jalur, satu kabel, satu jumper untuk dia sambung kepada negatif. Sambung sahaja dan kita tengok. Okey. So kita tahu bahawa pertama positif, dia pergi kepada perintah, dia masuk sini. So ini line ni adalah bercantum. So dia bercantum dengan kaki anode untuk LED, dan ini kaki kathode dia akan bercantum dengan negatif. So kita cuba start simulation. So dia nyala. Ini contoh litar mudah. Kalau contoh misalnya kita tersilap, maknanya kita kat sini kan, kita pergi terbalikkan dia, maknanya
Kalau kita buat maksudnya macam ni, dia tidak akan bercantum. Sekarang tidak bercantum sebab line ni line yang bercantum. Maknanya dia tidak boleh bercantum, dia tidak ada nilai lah. Maknanya dia tidak ada, dia tersilap. Kalau contoh kalau kita buat macam ni pun, dia tak akan ada, dia tak akan dapat lah dia punya. Kita start simulation, tak dapat. Maknanya data ni salah. Maknanya ini akan jadi short circuit. Salah lah. So, kita kena pastikan bahawa yang pertamanya adalah konsep untuk breadboard ni adalah kita nak tahu bahawa macam mana dia punya susunan-susunan arus atau susunan-susunan aliran yang berada dalam breadboard. Dan kita nak pastikan betul ke yang kita buat kita buat komponen ni sesuai tak? Kita try lah uji litar tu. Contoh, so kita buat ni, kita cuba, macam ni lah ikutkan pada lukisan yang saya tunjuk sebelum ni. Kita tengok, ni betul ni, okey kot. So kita start simulation. Menyala, okey, Alhamdulillah. Itu contoh. Jadi kita yakin bahawa dengan menggunakan breadboard ni, LED ni menyala. Nanti kalau kita gunakan dekat bateri, dekat litar sebenar pun, insyaAllah dia akan menyala berdasarkan kepada litar yang telah diberikan. Okey, itu sahaja untuk penggunaan breadboard, orang kata dan juga litar lingkas menggunakan breadboard ni. So nanti kalau misalan boleh cuba, dan itu sahaja. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel Omar Didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.